Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahma an-nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ya qawiyya matin ikfi syarra zalimin. Allahumma 'afina min kulli bala'i dunya wa 'azabil akhirah wa min syarri dunya wa syarril akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Right, maka surah Allah 195. Satu sembilan empat lima. Okey, 195. Baik. 195 ni ringkas sajalah sebab kita tarik balik daripada sifat ma'ani tu, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Yang tu kita dah bincang dah. So, dia ada satu lagi kategori sifat sebab dalam sifat 20 ada 4 kategori kan? Nausiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Yang kita pergi ini maknawiyah. Maknawiyah ni dia tarik balik daripada ma'ani. Jadi kaunuhu, kalau kudrah jadi qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman, kaunuhu hayyan dan sebagainya. Okay. Ada 7 tu. Apa sebab disebabkan menjadi maknawiyah? Sebab dia disebabkan kepada sifat ma'ani, dinisbahkan kepada sifat ma'ani, diambil daripada sifat ma'ani. Apa makna dia? Kaunuhu qadiran, keadaan Allah Ta'ala, keadaan Allah Ta'ala yang berperkuasa atau mempunyai sifat perkuasa. Apa beza? Sebab itu Imam Abu Hasan Asy'ari mengatakan dia tak ada beza. Dia obsolete dan redundant. Bukan Imam Abu Hasan Asy'ari tidak mengakui bahawa keadaan Allah itu bersifat dengan sifat kuasa. Dia kata benda ni tak perlu cakap, tidak perlu redundant. Sebab bila kita kata kudrah, maka dia tu berkuasa, mesti keadaan dia tu berkuasa. Tu sebab itu kalau baca kitab sifat 20 ada 13 sifat saja. 1 wujud, 5 campur salbiah, 6 campur 7 ma'ani jadi 13. Tu pun betul. Dia khilaf dalam akidah sifat 20 tu. Ada yang mengakui bukan, ada yang mengatakan perlu kita sebut maknawiyah, dan ada yang mengatakan itu redundant saja, lebih saja. Bukan tak percaya keadaan Allah tu berkuasa, dia percaya, tapi tak perlu sebut. Okey, yang jadi 20 ni kaunuhu qadiran. Apakah pengertian sifat kaunuhu qadiran, cara mengetahui dan beriman serta dalilnya? Okey, cara mengetahui. Wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan keadaannya yang berperkuasa, mempunyai sifat kuasa dan mustahil atas dia berkeadaan yang lemah. Sebab itu madamati zat mu'allalatan bi'illatin, selama mana zat itu disebabkan dengan sesuatu sebab. Sifat maknawiyah ini adalah lazim, otomatik yang muncul, ataupun tak boleh kata asar, dia talazum. Talazum ni maknanya otomatik. Bila ada ma'ani, maka dia jadi ada maknawiyah. Itu konsep talazum. Okey? Okey, payah sangat nak faham ginilah. Saya tak pergi apa itu hal. Itu saya pernah kata nak bincang soal ilmu kalam, ghayatul maram fi ilmil kalam lil amidi. Itu level serban besar. Bahasa kiasan lah, ya. Jadi keadaan Allah, saya nak bincang hal tu satu sebab, satu hal. Nak bincang hal tu satu hal dah. Hal ni maksud dia apa? Cuba cek balik maratibul wujud. Wujud, maujud, kemudian ada apa? Hal, kemudian ada amrun i'tibari, kemudian ada ma'dum. Bila cerita ada ni ada 4 tingkatan. Satu yang sebenar-benar dinamakan wujud, dia ada dalam fikiran dan dia ada di luar. Jam ni maujud lah, baru kita kata wujud, ada. Kalaupun orang curi atau orang ambil orang repair jam ni, saya masih terbayang-bayang ada dalam fikiran saya. So one thing which is capable to be imagined inside your adhan, yang boleh diimajinkan di dalam minda anda dan dia wujud di luaran, tu first class punya wujud.
Ada. Yang kedua jenis wujud, separuh ada, separuh tak ada. Benda ni ya. Okey, dia ada tapi tak sampai martabat kepada wujud dan sampai tak jatuh kepada martabat langsung tak ada. Bagi contoh. Ni bentuk apa? Bulat. Setuju ni bulat? Tak setuju makan Panadol. Baik. Setuju kan? Setuju, bulat. Bulat ni ada tak? Ada. Kalau ada saya boleh bagi. Saya nak bagi apa kalau anda kata ada? Okey, anda mengakui ini bulat. Okey, berarti ada bulat. Bulat tu ada tak? Orang kata sebab 20 payah, bukan payah awak mengantuk, itu je. Dia ada bulat tapi dia pun tak ada sebab saya tak boleh bagi. Tapi dia ada. Magic kan? Ada bulat tapi saya tak boleh bagi sebab benda tu tak ada. Kenapa tak boleh bagi? Sebab benda tu tak ada. Apalah tak ada? Ni bulat. Yang bulat ni apa? Kalau saya bagi ni, saya bagi penutup gelas, saya bukan bagi bulat. Lawyer buruk ke? Bukan. Ini maksud saya nak jelaskan apa itu maksud hal. Tu dia, okey. Kasih, ada kasih tak? Bukan nama orang lah, Jawa ada nama kasih. Kasih sayang ada tak? Anda kasih sayang kepada anak anda, right? Ada. Boleh bagi ke? Boleh kasih sayang sekilo? Ada? Tak ada. Ada tapi tak ada. 50% ada, 50% pun nak kata ada tak sampailah. Dia tak sampai kepada martabat anda boleh ambil benda tu bagi kat orang, buk, ambil kau. Sebab benda tu tak ada. Juga nak kata tak ada pun ada, tapi tak boleh kata langsung tak ada sampai peringkat kosong, ma'dum. Tu maksud dia hal. Dan dalam mazhab akidah ini menjadi apa? Menjadi konflik, menjadi khilaf. Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan wujud dalam dunia ini satu benda yang namanya hal. Imam Abu Hasan Asy'ari kata tak ada hal. Okey? Cukup tahu segitu je lah. Okay. Yang ketiga, ini kita cakap wujud ni macam-macam. Peluluk erti peluluk. Peluluk tahu? Maaf ya yang orang Melayu. Anda pergi kelas Jawa lah itu. Maaf, saya minta maaf itu. Peluluk tahu? Lepas peluluk jadi apa? Cengkir. Lepas cengkir jadi apa? Degan. Okey? Lepas degan jadi apa? Kelopo. Lepas kelopo jadi apa? Tolah, sepicik seringgit. Itu je. Okey? Itu martabat apa? Itu martabat kelapa. Saya cerita martabat wujud. Dari tiada langsung tak ada. Tak ada lah. Memanglah tak ada. Apa benda nak cakap macam tu, Husin? Jangan cakap. Ada orang cakap Allah di tempat yang tiada. Tak bening. You try to Google makan adami. Konsep tu, dia orang percaya Allah ni ada tempat. Bila dia asak sana, asak sini, asak sini, asak sini, akhirnya dia kata, okey, Allah di luar alam, Allah di alam gaib, Allah di... Bila tak boleh proof lagi, akhirnya mengatakan Allah di tempat yang tak ada. Sudah. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan tak ada lah. Apa pula tak ada tu ada? Tak ada. Tak ada kepada wujud yang mula ada dalam pikiran sahaja. Itu nama dia apa? Amrun i'tibari. Amrun i'tibari terbahagi kepada dua. Saya minta maaf lah, saya tak suka lah. Memang saya akan lontarkan benda-benda baru dalam masyarakat. Benda yang lain-lain selalu dengar tu tak apalah. Amrun i'tibari ada dua jenis. Satu amrun i'tibari ikhtira'i, satu amrun i'tibari intiza'i. Apa benda pula tu? Okey, pegang macam ni. Amrun i'tibari adalah sesuatu yang wujud. We are talking about existence, right? Kita bercakap tentang wujud. Sesuatu yang wujud dalam kepala otak. Dia tak ada kat luar. Tetapi amrun i'tibari, satu imajinasi yang berdasarkan ma'asluhu fil kharij. Bayangan itu yang ada asalnya di luar kepala. Okey, saya ulang balik. Tak perlu keluarkan minyak kapak. Sekarang saya mengatakan wujud yang terimajinasi di dalam kepala.
Al-wujud al-mawjudu fil adhan. Itu nama dia apa? Amrun i'tibari. Amrun i'tibari ada dua jenis. Bayangan anda berdasarkan sesuatu yang wujud di luar. Satu lagi, bayangan anda yang tidak ada asalnya di luar kepala otak. Okey, contoh satu. Saya ada tak sekarang? Ada ya? Okey, saya ada. Saya adalah wujud first class sebab saya ada di luar kepala anda. Bila saya balik nanti, anda pun balik. Anda boleh tak terbayangkan saya? Mampu atau tidak? Boleh. Tapi saya ada tak kat depan anda? Tak ada. Tetapi bayangan anda berpandukan kepada apa? Kepada wujud saya ni tadi. Maka itu amrun i'tibari intiza'i. Amrun imajinasi yang based on the real thing of existence, berdasarkan kewujudan yang betul-betul ada. Satu lagi imajinasi yang tidak berdasarkan kewujudan di luar otak. Contoh, kita menyangka orang yang bakhil itu sebagai mulia. Dalam kitab kan selalu sikit itu. Bakhilnya orang yang mulia. Bila bakhil biasanya tidak mulia. Anda tidak pernah pun terfikir tentang itu. Jadi ketika anda mengatakan orang bakhil itu mulia, sebenarnya imajinasi anda itu tidak berdasarkan sesuatu yang wujud, tidak berdasarkan dengan sesuatu yang reality. Itu amrun i'tibari. Okey, naik sikit. 50% ada, 50% tak ada. Itu hal, nama dia hal. Nothing to do with hal keadaan apa, hal-hal yang bukan begitu. Pergilah akhirnya menjadi kelapa. Itu adalah maujud yang first class. Jadi saya katakan, anda ni wujud ke amrun i'tibari? Anda semua ni wujud ke maujud ataupun amrun i'tibari? Maujud. Sebab saya boleh bayangkan anda nanti, dan anda juga ada di luar kepala saya. Itu maksud dia. Okey. Kenapa malaikat ada dengan tugas? Dah Allah kata berkuasa, dia boleh buat kerja sendiri, apa sebab pula nak ada malaikat? Ia bukan menunjukkan Allah Ta'ala lemah, justru menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala yang boleh menciptakan apa saja yang makhluk mungkin termasuk malaikat dan menguasai mereka. Ini nanti kita bincang sebab ada satu sifat bagi zat Allah, iaitu sifat yang harus bagi Allah Ta'ala. Itu nanti kita masuk. Okey, saya pergi cepat dulu supaya kita sampai ke situ. Isyak 8:12, 11. Okey, next, kaunuhu muridan, keadaan Allah Ta'ala. Bila Allah tadi itu bersifat dengan sifat kehendak, keadaannya itu sentiasalah berfungsi, semacam penegasan, ya? Semacam penegasan tu. Nak bagi lock habis. Allah tu ada sifat kehendak. Allah Ta'ala berkehendak mempunyai sifat berkehendak. Apakah artinya? Wajib kata setiap mukallaf mengetahui dan beriktikad bahawa wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan keadaannya yang berkehendak, mempunyai sifat kehendak, dan mustahil atasnya berkeadaan yang tidak berkehendak. Dari sifat nak. Mustahil Allah ini bersifat tak nak. Dari sifat tak. Mustahil Allah itu terpaksa. Bila dia buat sesuatu, dia tidak terpaksa. Siapa yang paksa dia? Allah terpaksa menurunkan hujan. Tak betul tu. Kalau saya jumpa ayat tu, saya put a big cross on your answer script. Kalau anda mengatakan Allah terpaksa menurunkan hujan, tak betul. Siapa yang paksa Allah? Itu. Tindak tanda Allah ni, dia sebenarnya, dia bebas apa nak buat. Tu nak kena ingat. Tindak tanda Allah, itu bahasa moden lah, bahasa kita af'alullah. Perbuatan-perbuatan Allah. Allah ada perbuatan, ya, mematikan, menghidupkan, memberi rezeki, menarik balik dan sebagainya. Realitinya Allah tu buat apa yang dia kehendaki. Itu misteri hidup memang begitu, kita tak tahu. Tapi kita ada senjata, ad-doa silahul mu'min, doa itu sebagai senjata. Okey. Habis itu kalau dah kena, ini realiti, cuba anda bayangkan, habis orang tu kena sakit, orang tu sehat, itu kerja siapa? Allah. Memang realiti begitu. Jangan fikir dalam sangat, nanti stres. Kadang-kadang hidup perlu selamba. Tak perlu nak analisis sangat, nanti anda stres. Tapi jangan malaslah.
Sebab kerja kita ni menanam pisang. Perkara pisang tu nak tumbuh tak tumbuh bukan kerja awak. Konsep dia begitu ya. Dalam dunia ni, kerja kita kat dunia ni tanam pisang. Dia nak tumbuh, dia nak berbuah, bukan awak punya hal. Kerana keputusan kemenjadian sesuatu itu adalah di tangan Allah. Kerja awak tanam. Kerja begitu. Tetapi kita adalah usaha-usaha dan kita melihat ada hukum asbab musabab yang kita kena tengok, dan kita tidak boleh langsung biarkan kita serah pada Allah bulat-bulat. Alah, kalau saya dah macam ini ya macam mana? Dia tak boleh macam tu. Tak pergi surau, tak pergi masjid, tak mengaji. Dah saya memang macam ini. Allah nak saya macam ini. Boleh tak cakap begitu? Tak boleh. Awak kena usaha. Kenapa jiran sebelah pergi mengaji? Dah memang Allah nak dia pergi mengaji. Kalaulah semuanya diserahkan pada Allah sehingga kita ini seperti kapas yang berterbangan, itu pahaman Jabariyah. Itu pahaman Jabariyah. Pahaman apa? Jabariyah, bahawa kita, segala tindak tanduk kita itu dikuasai oleh Allah. Manusia tak punya pilihan langsung. Sebab itu ada yang perlu dibetulkan pepatah Melayu, kalau rezeki secupak tidak akan menjadi segantang. Itu yang perlu dibetulkan. Ini kena usaha lah. Okey. Jadi hidup memang begitu. Kalau anda bermenung dan anda berfikir, hidup memang begitu. Kadang apa yang anda impikan tidak dapat, atau lambat anda dapat. Apa yang anda impikan mungkin tidak dapat atau lambat dapat. Apa yang anda tidak impikan mungkin dapat. Jadi hidup itu untuk apa? Jadi sebab itu kalau dalam tasawuf, dia kata Abdul Wahab Asy-Syarani, ini paling susah. Kamu terima seadanya. Payah, ini payah. Memang payah. Ya. Nak membersihkan hati sehingga kebergantungan itu kepada Allah. Bukan maknanya suruh duduk masjid je, tak bekerja, tak ada baca buku, tak nak belajar, tak lagi sekolah. Bukanlah begitu. Kerja kita ni beramal, berusaha. Jadi tak jadi lain cerita. Tapi Allah itu Maha Pemurah. Saya rasa hampir 99% setiap yang kita buat akan jadi. Sebab itu kita disindir oleh Allah. Dan kebanyakan hamba-Ku ini sangat jarang bersyukur. Apa maksud ayat itu? Ketetapan mengatakan semua yang berjaya tak berjaya Allah punya hal. Ya. Tapi realitinya anda hidup di dunia ini biasanya jadi. Kalau dibaju kelapa sawitnya, ya dapatlah 10 tan. Kalau anda kerja keras, uangnya banyak. Kan jadi begitu. Tapi hamba-Ku itu ramai yang tidak bersyukur. Sebab apa tak bersyukur? Sebab salah satu aspek, kita sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Itu pun jadi masalah juga. Kan? Jadi sehingga kita terlupa mensyukuri apa yang ada pada kita. So you will not live a happy life. Sebab sibuk tengok orang sibuk, bandingkan orang sibuk. Tapi bukan maknanya kita nak macam tu je. Sebab itu kita boleh, Nabi mengatakan kita boleh hasad dalam 2 perkara. Faham tu betul. Yang dia ghibtah. Seorang yang ada harta lalu kita pun bukan maksud hasad. Ada 2 aspek yang kita dibenarkan cemburu sebenarnya. Satu, orang yang pandai berilmu, kita cemburu kat dia. 2, orang yang berharta banyak, kita cemburu kat dia. Apa maksud cemburu? Ini kena berhati-hati. Maksud cemburu, oh dia harta banyak, kita jumpa dukun lah, apa lagi. Bukan begitu. Maksud dia, anda ada perasaan wow, pergi masjid naik helikopter. Contoh. Anda mesti wow punya. Saya tahu ni kartun. Saya suka bagi contoh kartun. Kenapa kartun? Tak ada masjid, ada helipad. Anda merasa, oh saya pun nak berusaha sehingga mampu beli helikopter dan datang ke masjid dan helikopter. Tu cara dia. Bukan nampak orang kaya habis dia hantarnya anak patung cucuk peniti, dia hantarnya paku, dia hantarnya apa lagi, stapler, dia hantarnya bisa katak hutan. Wala'iyahzubillahi min zalik. Itu saya. Okey. Oh dia ni pandai. Apa lagi hantar je lah.
Tak betul. Kalau kita nampak seorang yang alim dan pandai, oh saya juga ingin menjadi seperti itu. Maksud hasad tu begitu. Ya? Okay, right. Jadi Allah punya kehendak. Allah punya kehendak. Dan Allah juga punya sifatku kuasa. Manusia punya kehendak atau tidak? Manusia banyak kehendak. Sebab itu manusia lebih suka kepada apa? Nombor satu apa? Harta. Yang duk bekerja siang malam ni cari apa? Yang duk bekerja keluar sebelum subuh, balik selepas isyak, cari apa? Cari duit lah. Cari duit. Cari duit untuk apa? Bayar hutang. Betul? Jadi hidup kita sebulan tu sebenarnya keluar masuk je. Dengan rumah sewanya, dengan keretanya, apa lagi? Balance berapa? Pandai-pandailah. Jangan sampai saya mendoakan anda supaya mudah dan luas rezekinya masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai tercucuk ATM, maaf baki anda tak mencukupi. Sudah. Nah, itu budak-budak asrama dulu itulah. Right? Kena syukur lah itu. Belajar sifat 20 bukan nak tunjuk power. Ada 4 kategori, yang ni mana pang begini. How do you apply sifat 20 in your daily life? That's the most important thing. Kaifa tutabbiq hadhi 20 sifatan fi hayatika al-yawmiyah. Macam mana nak terapkan dalam hidup kita, barulah ada kesan. Bukan cuma pandai cakap, oh sebab nafsiyah wujud salbiah gini. Itu okey jugalah. Tapi dia punya buah kepada falsafah ilmu itu mesti diterjemahkan kepada tindakan. Okey, next. Kaunuhu aliman, Allah itu mempunyai keadaan Allah yang berpengetahuan. Allah tahu kan? Wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan keadaannya yang berpengetahuan. Mempunyai sifat pengetahuan. Mustahil atasnya keadaan jahil dan tidak mengetahui. Mustahil Allah tak tahu. Dalil ni cek balik dalam sifat ilmu. Ulang kaji balik. You check back. Sama. Allah tahu. Allah tahu dan sebagainya lah. Kita bayar rasuah, Allah tahu tak? Tahu tak? Tahu. Ni macam mana ni? Ya, ni macam mana ni? Macam mana? Ramai orang kita. I got a lot of friends among civil servants. Memang kadang-kadang kita ni, sebab tu negara kita tak maju, benda ni dah sampai orang kata, macam mana ustaz, benda ni dah jadi biasa. Saya kerja kampung, saya tak tahu apalah mungkin. Dia kata benda ni dah jadi. Dia tak adalah cakap begini, minta rasuah. Tak adalah. Itu berani mati punya orang. Tetapi ada keadaan-keadaan yang sampai difahami meminta sesuatu. Contohnya, ni macam mana ni? Gitu. Itu ada dua double meaning lah. Mungkin dia nak gunakan bidang kuasa yang baik. Begitulah. Minta maaf tuan, saya macam ni. Okey, tak apa, jangan buat lagi pun boleh. Turun site, turun building construction. Ni petang ni nak buka kat mana? Benda-benda tu ada tanya rakan-rakan ya. Meskipun saya tidak menuduh semua orang begitu. Jadi Allah tahu. Okey, Allah tahu. Dia kalau dah dapat ni sedap. Kata yang empunya diri dah dapat ni sedap. Tak sedap ke? Kereta masuk petrol pump dah ada orang jaga isi full tuan. Tak sedap ke? Tayar dah botak. Tak apa, semua bau. Tak sedap. Belum dapat beranilah cakap. Wala'iyazubillahi min zalik. Tak barakah. Kejar rezeki yang berkat. Jadi Allah tahu. Ya. Dekat khutbah kan selalu cakap, jangan rasuah bla bla bla. Jangan lupa dalam akta SPRM pun anda cek akta tu, yang salah yang memberi dan yang menerima. Bukan yang menerima je patut masuk surat khabar, yang bagi pun salah. Sama. Ar-rashi wal murtashi dalam atas SPRM begitu. Ya, baik. Wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan keadaan yang berpengetahuan, mempunyai sifat pengetahuan dan mustahil atasnya berkeadaan yang jahil tidak mengetahui. Next. Kaunuhu hayyan, Allah itu hidup.
Wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan keadaannya yang hidup, mempunyai sifat hidup, dan mustahil atasnya berkeadaan yang mati. Hidup Allah bukan seperti kita. Hidup kita dengan apa bang? Dengan roh. Apa yang takrif mati? Berpisahnya roh daripada jasad, mati. Allah bukan dengan roh. Kalau anda mengatakan Allah dengan roh, berarti Allah sama dengan makhluk. Dia hidup lah. Dia bersifat dengan hidup. Kita mati. Tercerainya jasad, tercerainya roh daripada jasad, kita mati. Lepas mati buat apa? Mandi, kapan, sembahyang, ke bumi. Kenapa nak ke bumi? Apa tujuan kubur dalam fiqh? Supaya tidak ditarik oleh binatang buas dan tidak mengganggu bau busuk kepada orang awam. Itu tujuan kubur. Okay, sebab tu dalam fiqh ada minimum dalam kubur tu berapa, sekira-kira orang yang berdiri dan dicampur lagi dengan ketinggian tangannya diangkat. Itu adalah kedalaman tujuan kubur begitu. Ya, wajib bagi mereka yang tak tahu, belum tahu adik-adik, orang mati wajib dihadapkan ke kiblat, wajib. Sama ada di lambung kanan atau di lambung kiri. Lambung kanan itu afdal, lambung kiri menjadi makruh. Sebab itu bila orang kata kenapa pejabat agama nak betulkan kiblat kat kubur, apa kena mengena? Bukan ada orang sembahyang kat kubur pun, bukan itu bang. Mayat wajib dihadapkan mengiring ke arah kiblat. Jadi bila anda ziarah kubur, tahulah posisi jenazah kat dalam kubur tu kat mana. Kan? Okey. Posisi dia di lambung, mengiring lambung kanan, rusuk kanan, mengiring menghadap kiblat yang di dalam lahat. So, anda tahu mana kepala, mana kaki. Okey. Alright. So, Allah itu mengetahui, Allah juga bersifat dengan hidup. Next. Kaunu samian, Allah itu mendengar, wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan keadaannya yang berpendengar, mempunyai sifat pendengar, dan mustahil Allah itu tuli dan peka. Okay. Next, kaunuhu basiran, wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan keadaannya yang bersifat dengan berpelihat, mempunyai sifat pelihat, dan mustahil atasnya berkeadaan yang buta. Allah melihat. Ini sebab kita diajarkan dari kecil kan, Allah dengar, Allah nampak. Okay. Next. Kaunuhu mutakalliman, keadaan Allah yang wajib pasti bagi Allah Ta'ala bersifat dengan keadaannya yang berperkata dan mempunyai sifat perkata, dan mustahil atasnya Allah itu berkeadaan bisu. So kalam madlul, kalam Allah itu kalam lafzi yang tertera di dalam mushaf Quran. Kalam zatnya yang kalam nafsi merujuk pada kalam qadim yang berdiri pada zat Allah. So kalam Allah tidak bersuara dan tidak berhuruf. Habis itu Quran ada huruf alif bata, itu kalam lafzi refleksi kepada kalam nafsi, cerminan kepada kalam nafsi, justru ia tetap dikatakan dia bukan makhluk. Itu kena faham baik-baik. Sebab kalam lafzi bukan buatan orang. Apa yang ada dalam surah-surah 114 itu bukan jin, bukan buat orang, bukan karang. Okey, itu nak kena dengar. Tidak ada siapa pun yang mengarang demikian, dan itu adalah cerminan. Kenapa perlu cerminan? Supaya orang fahamlah. Kalau tak, macam mana kamu nak dengar zat Allah sendiri dengan kalam dia? Kamu tak boleh dengar. Nabi Musa AS berpeluang mendengar kalam Allah. Itu pun setelah disingkap hijabnya, tidak berhuruf dan bersuara. Jadi kalau orang kata itu Quran bukan kalam Allah lah, ya kalam Allah, kalam lafzi. It is reflected from kalam nafsi yang ada pada zat Allah. Kenapa nak macam tu? Kenapa ada nak bayangan refleksi cerminan? Kalau tak, awak tak boleh baca lah, itu saja. Kalau tak, macam mana awak nak faham? So kalau kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, bahasa refleksinya dalam bahasa kaum tersebut supaya dia faham. Okey. Baru nak masuk satu sifat harus. Dah bunyi. Sifat harus bagi Allah Ta'ala. Okey. Sekarang bila dah ada sifat wajib, sifat mustahil, ada satu sifat harus bagi Allah Ta'ala. Satu je, ya.
Bukan maksud kena faham baik-baik. Bukan maksud dia Allah ada satu sifat harus yang boleh ada sifat atau tak ada sifat. Bukan macam tu. Apa maksud satu sifat harus bagi Allah? Oh, berarti Allah boleh ada sifat dan boleh tak ada sifat. No. Bukan begitu. Bila sifat harus bagi Allah ini, maksud dia adalah ta'alluq tanjizi al-hadis. Ta'alluq kepada kudratihi bil makhluqat. Ta'alluq tu apa pula? Ta'alluq kaitan, kerja tambahan, kaitan, link daripada sifat kudrah itu yang diterjemahkan dalam bentuk tindak tanduknya secara hakikat Allah pada waktu imkan. Maka dia boleh melakukan, mewujudkan sesuatu atau boleh meniadakan. Bila sebut satu sifat harus bagi Allah, artinya tindakan-tindakan Allah pada waktu yang baru ini terhadap makhluk. So he can do this and he can do that. He can do this, he can leave it. Okay, itu maksud dia. Okay, tengok sini. Sifat harus bagi Allah Ta'ala hanya satu, fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu mumkin jaiz, iaitu artinya membuat, bertindak, melakukan semua perkara yang mungkin makhluk ataupun tak membuatnya. Dia boleh buat atau dia tak boleh buat. Tapi itu berdasarkan hanya kepada perkara mungkin. Perkara mungkin ni apa? Bukan perkara wajib dan bukan perkara mustahil. Allah itu satu, mungkin ke wajib? Wajib. Wajib tauhid tahu, bukan wajib fiqh. Ini kelas tauhid, bukan kelas fiqh. Berarti Allah pasti ada satu. Allah ada 3 anak, wajib ke mustahil? Mustahil. Jadi yang kita bincang ni, dia boleh buat sesuatu perkara yang mungkin, yang jaiz atau meninggalkannya. Maka di sini mengatakan harus jaiz saja bagi Allah Ta'ala, mudah. Sama ada nak menjadikan makhluk atau tidak menjadikannya. Itu yang ada. Orang kahwin seminggu dah cek, dah ada, dah mengandung ke? Ada yang sampai 20-30 tahun. Saya minta maaf lah. Ya? Itu kita kena ingat bahawa, sebab itu saya katakan hidup ini penuh misteri. Ada orang tertawa, ada orang gembira dan ada orang menangis. Ada orang yang nasibnya tidak sama dengan kita. Ada yang anaknya sampai 13. Orang dulu standard anak 13, betul tak? 13-14 kan? Orang dulu. Orang sekarang? Orang sekarang mungkin tak tahu lah, average 3-4. Orang Sungai Lang berapa average? 5. Baik. Menjadikan makhluk mungkin atau tidak menjadikannya bukan wajib baginya. Ini nak kena faham elok-elok. Ada anak atau ada anak, dia punya kerja. Susah kan nak terima kan? Sebab tu kadang-kadang hidup ni tak perlu nak analisis sangat. Pening kepala nanti stres. Kenapa orang sebelah dikurniakan anak? Ya Allah. Kenapa saya dah sampai 20 tahun tak ada? Awak mula menganalisa, awak jadi stres. Sebab itu salah satu ciri wali kekasih Allah, dia tak pernah bersedih. Wala tahinu wala tahzanu. Tadi wali Allah yang mengaku wali Allah tu sikit-sikit sedih, sikit-sikit sensitif, sikit-sikit koyak. Itu bukan wali Allah, confirm. Ada rajin ke masjid tapi hati anda sensitif, cepat koyak, sedih. Itu bukan ciri wali. Ciri wali ini dia tidak sedih. Dia tidak sedih. Meskipun saya tidak mengatakan cerita kurung medang, ngelinting, cetak, cetik, wah, tapi wali lagi, wudu, tapi wali medang. Tapi wali itu sifatnya tidak bersedih dan dia sentiasa ya gembira. Payah kan? Payah. Lambat bayar gaji pun dah mengamuk, nak jadi wali apa? Okey. Jam sikit, macam-macam nama binatang keluar dari mulut. Wali apa? Wali relax gitu kan. Jam. Jam sampai 4 jam. Jam happy. Untunglah ada WhatsApp, boleh main WhatsApp. Anda jam balik kampung ke Kelantan lalu bentung jam, apa nak buat? Ada WhatsApp tak apa. Boleh lagi buat benda lah kau.
Kalau dulu memang makan angin betul lah. Baik, seperti harus Allah menjadikan alam semesta ini. Harus Allah menjadikan alam semesta ini, menjadikan seseorang itu kaya. Anda tengok orang sebelah tu kaya lain macam je, kereta bersusun. Kereta semua kereta Continental bersusun tu. Kadang-kadang kita rasa mana dia dapat duit. Okey. Sama ada halal haram itu dia punya hal. Saya bincang soal akidah. Saya tak pergi ke situlah. Sepatutnya yang halal. Saya katakan di sini bahawa sifat harus bagi Allah itu dia mampu, dia boleh buat nak jadikan seorang itu kaya. Mungkin di antara jamaah di sini dalam bulan depan jadi kaya raya. Maksud saya bukan judi online tau. Itu jadi kaya. Pun boleh. Mungkin ada jemaah di sini tidak mustahil. Tengok sebulan lagi. Mana dia dah tak nampak pun kat masjid dah lama. Oh, dia dah kaya, patut. Dan dia boleh menjadikan seorang menjadi miskin. Yang kaya janganlah bongkak. 1 second boleh jadi miskin. Siapa rajin main saham bila jatuh 4.78 pening palu. 1 USD. Duit jatuh. Habis. Menangis. Boleh jadi miskin. Sebab tu kita jangan, sebab itu ya hidup happy, redha, tapi anda akan diuji. Ini soalan bocor. Hidup di dunia memang akan diuji. The intensity, kedahsyatan ujian itu begini. Nomor 1 para nabi, kemudian para kekasih-kekasihnya wali. Sumal amsal fal amsal. Ujian yang paling kuat itu diterima oleh para nabi. Kemudian orang kekasih, para wali. Kemudian orang yang sewaktu dengannya lah. Ulama-ulama besar dan sebagainya. Jadi anak-anak nakal. Sebab itu anda mengatakan yang tak pernah mengaji, tak pernah sembahyang, kenapa sehat aja lah? Ada nampak tak macam tu? Ada. Habis itu takji, bukan takji sebab konsep kita salah. Kita berfikir dunia ni segalanya dan dunia itu adalah tempat segala-galanya dan kita tak akan mati. Sebab tu kita rasa macam tu. Kalau kata guru saya dulu, anda sehingga dapat mengatakan bahawa dunia ini tidak berharga, anda mengimpikan hidup yang di sana, maka anda akan relax. Sehingga ada persepsi yang sedemikian. Tapi itu sukar untuk sampai menjiwai dan menghidupkan satu perasaan persepsi yang sedemikian. Okey, ya. Allah itu harus taat, menjadikan taat harus, derhaka, maksiat dan lain. Ini nak kena faham oleh. Ada orang curi basikal sebagai contoh. Siapa yang buat tu? Hakikatnya. Realiti kemenjadian kecurian sebuah maksiat itu dengan izin Allah juga. Tapi Allah suruh tak? Allah tak suruh. Tapi awak buat harus bagi Allah merealisasikan. Itu nak kena faham. Sebab itu buruk dia pun daripada Allah, jahat daripada Allah, baik pun daripada Allah yang jadikan. Tu. Bukan suruh bersangka buruk terhadap Allah. Rompakan bank itu berlaku rompakan bank. Siapa yang mengizinkan ia terjadi? Allah. Tapi Allah suruh rompak tak? Tak suruh. Sebab tu kena iqab, kena balasan besok. Konsep tu macam tu. Awak nak bunuh diri, terjun, mati betul. Siapa yang matikan? Allah. B nak bunuh diri, terjun, tak mati. Siapa yang menghidupkan dia? Allah. Itu konsep paling mudah saya nak jelaskan bahawa baik dan buruk kemenjadiannya itu daripada Allah SWT. Tapi kalau awak berusaha untuk kepada keburukan, itu awak bertanggungjawab. Awak berdosa dan awak akan dihisap nanti, awak akan mendapat balasan dia. Tapi kalau ekor buat jadi, boleh jadi dan boleh tak jadi. Kes bunuh diri. Ekor nak buat benda jahat, boleh jadi mati betul. Ada buat benda jahat tapi tak mati-mati, tak jadi. Jadi yang realitinya semua itu adalah Allah. Ini yang saya nak bincang, sifat harus bagi Allah SWT. Dalam masa yang sama Allah juga harus tidak menjadikan semua contoh yang telah disebutkan tadi. Bagi tahu contoh-contoh lain lah.
dia boleh menjadikan negara kita aman. Harus ya. Boleh tak menjadi kacau bilau? Boleh, meskipun saya tidak mendoakan sedemikian. Sebab itu keamanan wajib disyukuri dan kena jaga, jangan lalai tahu dengan keamanan ni. Jangan lalai. Contoh kepada Palestin saya tak kata lalai lah. Palestin dulu kalau baca sejarah, Palestin lah diduduki oleh orang Palestin, kaum majoriti. Sekarang jadi minoriti. Majoriti jangan perasan menjadi majoriti selamanya. Boleh jadi minoriti. Kes tadi mana? Palestin. Sebab itu kita katakan Israel itu adalah tentera penceroboh, belligerent occupiers. Belligerency, occupation dalam public international law kan. Konsep itu lah. Cerita Israel ni begini. Saya ada kebun 10 ekar. Tiba-tiba ada orang datang tanam pisang, tanam tebu. Orang tu kuat-kuat pula tu, bawa geng. Lama-lama saya nak tegur pun saya takut. Akhirnya saya terhimpit. Lama-lama daripada 10 pokok jadi 1000 pokok je. Akhirnya saya tuan tanah asal ni cuma kat sebelah tepi je. Kes dia begitu je. Ya. Dari segi sejarah saya ringkaskan begitulah untuk orang awam. Jadi apa poin kamu Hafizin? Allah pada masa yang sama, sifat harus bagi Allah ni dia boleh menjadikan aman dan boleh jadi kacau bilau. Okey. Tapi kan Allah mengatakan bahawa dia tidak bersikap zalim. Jadi usaha-usaha untuk mengacau bilaukan itu barangkali dari anda. Oleh kerana begitu maka kacau bilau diizinkan Allah terjadi. Pilihan kan di tangan anda. Dia kaitannya begitu. Okey. Sama juga kalau anda sakit, maka bersikap positif. Kalau Allah boleh sifat harus, dia boleh jadikan sakit dan dia boleh jadikan sembuh. Itu ya. Jadi orang sakit dia boleh jadikan sembuh. Begitu juga orang sembuh. Jangan sombong. Boleh jadi sakit. Jadi kalau ingat sifat harus bagi Allah ni, kita sentiasa ingat Allah dan kita akan positif, kita akan tidak negatif. Okey. Kenapa saya macam ni? Tak apa ya Allah. Doa. Ya, berdoa dan sebagainya. Dalam kitab-kitab lain disebutkan tentang sifat harus bagi Allah Ta'ala. Harus Allah Ta'ala menjadikan makhluk atau tidak menjadikan pada masa imkan. Okey, ini last point. Masa imkan ni apa pula? Dia macam ni bang. Dimensi masa ada dua. Satu azali, satu imkan. Potong tengah-tengah tu. Ini sifat kodim, kidam ni sebenarnya ni. Sifat kodim. Ya, kidam. Sebenarnya tak tepatlah kata masa. Saya nak gambarkan azali itu adalah sedia adalah awalalahu, tidak berpermulaan. Jadi begitu. Azali ni yang ada hanya Allah. Riwayat Bukhari, kan Allah walam yakun syai'un ghairuh. Allah sudah ada dan yang lain belum ada. Allah sedia ada-adanya, yang lain tak ada. Masa, ruang waktu, pokok, bulan. Jangan bila kata Allah saja yang ada, yang lain belum ada, anda bayangkan dalam fikiran macam filem Star Wars atau Star Trek. Allah ada dalam ruang lingkup angkasa, ada bintang-bintang, ada UFO. Bukan. Even bintang cakrawala, kosmologi, bima sakti, apa benda lah yang anda sebut pun, itu masih makhluk. Udara masih makhluk. Apa pun tak ada. Tak boleh bayangkan Allah macam dalam filem Star Trek dekat angkasa cuma ada bintang kelap-kelip. Bukan begitu. Kerana bintang juga makhluk. Itu azali, Allah je ada, full stop. Yang lain tak ada. Arash ke, kursi ke, air ke, apa tak ada. Jadi ketika mana Allah ciptakan makhluk yang pertama, ni dia. Barulah level status azali tu kepada masa yang baru. Disebut dalam akidah, dalam tauhid, waktu imkan. Yang ni baru ada Star Wars, bintang, bima sakti, matahari, bulan, arash. Baru ada belah sini. Tu nak kena faham gitu. Masuk azali dan imkan. Isu dalam akidah, apakah makhluk yang mula-mula sekali diciptakan Allah? Tu khilaf. Jangan buat tokak. Ada yang mengatakan air, ada yang mengatakan kolam, ada yang mengatakan nur Muhammad, cahaya Muhammad. Tu dia, tu khilaf. Jadi
the first creation ever created by Allah SWT, itu sudah zona waktu, dimensi waktu yang dinamakan imkan. Okey. Jadi itu saja, jumpa lagi insya-Allah the next 2 weeks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.